Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa Masjid At-Taqwa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan lagi kesempatan untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah insya-Allah sementara menunggu isyak ini kita kembali kepada perbincangan kita berkenaan dengan fiqh muamalat ataupun fiqh keuangan Islam, yang mana akhir pada kuliah kita pada sebelum ini kita berbincang tentang permainan kutu, permainan kutu dalam Islam. Dan kalau tuan-tuan nak tengok balik tu, semualah kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita, Tuan Haji kita ni tolong bantu untuk rekod, dan dia juga mengingatkan kita dekat mana para berceramah pun kadang-kadang tak ingat dekat mana tempat berhenti. Baik, jadi hari ni insya-Allah kita sambung lagi fiqh keuangan Islam ni. Saya bawa satu topik yang penting juga dalam kehidupan kita, iaitulah berkenaan dengan ciri-ciri pelaburan halal dalam Islam. Bila kita sebut tentang pelaburan ni, sebut tentang ciri-ciri, sebut tentang bagaimana kita nak berhati-hati supaya tidak terlibat dengan penipuan, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram, maka malam ni insya-Allah kita cuba untuk perbincangkan. Baik, jadi secara asasnya bila sebut tentang pelaburan ini, maka dia secara umum kita kata di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah menyebutkan secara umum, tapi tidaklah secara khusus. Akan tetapi ia adalah salah satu daripada perkara yang dibenarkan di dalam Islam, perkara yang dibenarkan. Sebab tu menurut Suruhanjaya Security Malaysia ataupun beberapa badan pengawasan berkait dengan keuangan Islam, pelaburan ini diharuskan, dan kemudian dia diharuskan atas dasar mengikut prinsip-prinsip syariah, mengikut prinsip-prinsip yang nanti insya-Allah kita akan perbincangkan. Baik, jadi kita tengok dulu secara umumnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-10 daripada surah Jumaah, yang mana kita selalu dengar pada ayat ini Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah menyatakan kepada kita, dan bila mana telah selesai daripada kamu menunaikan salat Jumaat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru, maka bertebaranlah, maka berpecahlah kamu, maka pergilah ke mana-mana ke arah pelusuk bumi yang kamu mahu. Dan kemudian Allah kata bila fantashiru fil ard, dan kemudian wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan-kurniaan Allah, nikmat-nikmat Allah, rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kamu. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, dan mudah-mudahan dengan sebab itu kamu akan beroleh kemenangan, kamu akan beruntung, kamu akan berjaya. Maka pada ayat ini Allah menyatakan secara umum manusia, terutama bagi kaum lelaki lah, setelah menunaikan solat Jumaat maka dia bertebaran dah. Carilah nikmat Allah. Yang bekerja, masuk bekerja. Yang berniaga, bisnes, teruskan bisnes. Yang mana melabur lah. Yang mana buat apa-apa perniagaan itu ini dan sebagainya, teruskan. Tetapi ingat, apa yang kamu buat itu mestilah mengingati Allah. Mengingati Allah ini bermaksud apa? Yang pertama, kamu zikirlah. Setiap kali apa-apa yang kamu nak kerjakan, mulakan sesuatu dengan bismillah, akhirkan dengan alhamdulillah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan dalam erti kata lain juga, maksud mengingati Allah, apa yang kamu buat tadi, bertebaran di atas muka bumi tadi, kamu kena buat apa? Kamu kena mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Maka itu dipanggil mengingati Allah. Maksudnya ingat hukum hakam Allah, ingat mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Dan dengan sebab itu Allah kata mudah-mudahan kamu berjaya. Maka ini merupakan ayat umum yang menunjukkan tentang bagaimana Islam membenarkan untuk manusia mencari harta. Dan kemudian Allah sebut dalam surah Muzammil pada ayat yang ke-20, pertengahan pada ayat yang ke-20 itu,
biasanya ayat ini menjadi hujah kepada mereka-mereka yang nak buat pelaburan, khususnya dipanggil mudharabah. Kerana mudharabah ini biasanya ialah satu bentuk pelaburan. Secara ringkas mudahnya, satu orang dia pandai, dia pakar buat apa-apa pelaburan, katalah buat bisnes ke apa, tetapi dia tak ada modal, maka satu orang lagi dia ada modal. Okay? Jadi seorang ni dia ada 10,000, dia bagi modal tu kepada orang yang nak buat bisnes tadi, maka orang buat bisnes tu dia run bisnes tu, dia buat bisnes tu dan dapat keuntungan. Kalau rugi-rugilah dapat keuntungan, akan diagihkan mengikut nisbah yang dipersetujui. Itu dipanggil mudharabah. Okay? Jadi Allah kata dalam surah Muzammil ini, wa akharuna yadribuna fil ard. Allah menyatakan pertengahan ayat itu, dan sebahagian daripada kamu berjalanlah di atas muka bumi dan buatlah apa-apa, termasuklah kita kata ni mudharabah ni pelaburan di atas muka bumi kan. Jadi ini kita kata secara ringkas dua ayat yang menyebutkan secara umum bahawa dalam Islam ini ada bentuk-bentuk pelaburan ataupun keadaan yang dibenarkan syarak. Dan kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Malik hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittajiru fi mali al-yatama hatta au la ta'kuluha sadaqah au zakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena kembangkan, niagakan harta anak-anak yatim itu sehingga ia tidak habis dimakan oleh zakat. Kerana pertama, kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, kita menzakatkan harta anak yatim, iaitu penjaganya, bila cukup syarat-syaratnya wajib mengeluarkan zakat untuk harta anak yatim tu. Kerana harta anak yatim ni tak ada syarat mesti Islam dan baligh. Macam mana zakat fitrah yang dikeluarkan oleh ayahnya, si bapanya, begitu juga seperti mana zakat harta anak yatim. Maka kata Nabi SAW, kamu kena keluarkan zakat, tetapi kamu kena kembangkan, kamu kena niagakan. Kembang niaga ni letak kat mana tuan-tuan? Letaklah dekat tabung haji, dapatlah 3%, bukalah letak nama dia kan. Kalau rasa nak pergi dapat 3% lebih ke atas, pergi buka tu SSPN, yang patuh syariah dah, tak ada masalah. Pakai kontrak wakalah, maka tuan-tuan boleh buka. Ni untuk anak-anak kita pun tak ada masalah. Simpanan pendidikan, dan setiap tahun boleh dapat 3% lebih macam tu. Itu kira okey lah, profit, keuntungan yang halal. Dan dekat Malaysia ni tuan-tuan, kalau dapat 3% ke atas tu tinggi tu, itu pelaburan tinggi dia punya profit dia kan. Itu dia punya konsep. Jadi maksudnya, kamu letak dalam SPN ke, bukakan tabung haji untuk dia ke, maka pada waktu itu tak adalah dia punya modal harta anak yatim tu yang tinggal tu dia susuk habis untuk keluar zakat. Maka boleh bayar zakat dengan profit dia tu. Kan, modal dia kekal, tapi profit dia boleh kita gunakan untuk bayar zakat. Bolehlah letak dalam FTA ke, fixed term account ataupun fixed deposit Islamik ke, dan selainnya. Maka itu juga antara benda yang diharuskan supaya dia tak habis ditelan oleh zakat. Zakat kena keluar, tapi dalam masa yang sama Nabi ajar kita, kamu melabur, kamu kembangkan. Tapi jangan pergi melabur saham. Dia rugi-rugi terus. Letak tempat-tempat yang modal tu tak hilang, tapi dalam masa sama boleh dapat sikit keuntungan untuk cover dia punya pengeluaran zakat tu. Itu Nabi ajar kepada kita. Maka daripada dalil Quran dan hadis tadi menunjukkan bahawa maksudnya pelaburan ini adalah satu benda yang dibenarkan dalam Islam, dan menunjukkan pelaburan ini bila cukup syaratnya, perkara-perkara yang berkait, maka hukumnya harus untuk kita terbabit ataupun untuk kita terlibat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam ini dia ada garis panduan. Maka garis panduan ini wajib untuk setiap kita, seorang Muslim yang nak mengembangkan duit dia, nak meletakkan duit dia dekat mana-mana, nak melabur, maka kena ikut garis panduan ini. Iaitulah yang pertama sekali, kita kena faham semua pelaburan-pelaburan yang ada itu dia mesti bebas daripada standard dia, iaitulah beberapa perkara yang telah digariskan oleh syarak. Yang pertama, dia tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada riba. Macam mana keadaan boleh jadi ada riba ni? Nanti kita bincang. Bila satu-satu pelaburan ditawarkan jamin modal, jamin keuntungan, that's mean dia ada unsur-unsur riba. Tu perkara pertama dulu kita kena tengok. Jangan duk tengok 15%, 20% ke 30% tu, sabar dulu, relax dulu kan. Itu nanti kita bincang detail tips-tips nak tengok pelaburan itu supaya kita tak ditipu dan sebagainya. Okey, jadi tak boleh ada unsur-unsur riba.
Dan kemudian tidak boleh ada unsur-unsur judi. Kan maksudnya pelaburan tu buat apa-apa yang berkait dengan judi, buat bisnes judi, perjudian dan sebagainya, tak boleh. Dan kemudian yang ketiga, tidak boleh ada unsur-unsur gharar, uncertainty, jenis-jenis bisnes yang tak jelas. Dia ni buat bisnes apa? Tak tahulah, tapi dia ajak saya melabur. Kan? Jadi saya pun masuklah, katanya dapat 15%. Jadi saya pun masuklah pelabur. Dia kata melabur lah, bisnes apa saya tak tahulah. Tak boleh. Kena tahu bisnes apa. Kena tahu bisnes apa, kan? Apa yang dia buat? Dia buka klinik ke, buka mat ke, dia buka kedai makan ke, dia buka apa-apa ke untuk diapungkan jadi IPO ke, saham ke apa. Semua tu kita kena tahu apa benda yang dia buat dalam bisnes pelaburan yang hendak kita sertai itu. Okey. Kemudian yang keempat, mesti bebas daripada unsur-unsur kezaliman dan penipuan. Tak boleh ada, kan? Tak boleh ada lah. Okey. Maksudnya kezaliman dan penipuan ini daripada sudut dia buat bisnes, jemput orang datang melabur, kan? Jemput orang datang untuk bagi duit lah, untuk melabur lah. Tapi dalam masa yang sama dia menipu dalam bisnes dia, kan? Dia menipu dalam produk ke, menipu dalam apa ke dan sebagainya. Maka semua itu jadi tak halal, tak patuh syariah, dan kita kena elakkan benda-benda yang seperti itu. Okey. Kemudian yang keempat, yang kelima, tak boleh ada unsur-unsur hiburan melampau, kan? Maksudnya bisnes dia ni entertainment yang melampau-lampau, kan? Tak ada isu tutup aurat itu, dia tak peduli tentang isu-isu yang seperti itu, bersentuhan lelaki perempuan macam-macam lagi lah. Maka yang tu juga perlu berhati-hati. Okay? Yang itu boleh juga membawa kepada pelaburan yang kalau kita melabur ni, kenapa melabur? Saya nak kembangkan syarikat saya, kan? Ramai artis dah apa-apa sekian-sekian lah, kan? Ramai orang-orang yang ni melabur apa semua, buat iklan ke apa ke, pendedahan aurat, kan? Iklan lucah yang melampau-lampau banyak lah dekat YouTube apa semua dan sebagainya. Maka semua itu termasuk daripada bisnes yang tidak dibenarkan. Dan kemudian juga apa-apa unsur-unsur yang diharamkan syarak seperti arak, ada unsur-unsur khinzir dan perkara-perkara yang berkaitan. Maka semua jenis pelaburan-pelaburan yang ada itu dia tidak diiktiraf sebagai kapasiti ataupun jenis yang patuh syariah. Ni tuan-tuan boleh cek kepada Suruhanjaya Security Malaysia, tengok dekat website dia tu apa tanda aras dia. Ada tanda aras 5%, ada tanda aras 4 jenis tuan-tuan. Dia akan cek. Pertama, the real business syarikat tu. Maksudnya main business dia ataupun core business dia tu dia buat apa syarikat tu. Kalau halal core business dia, halal lah. Itu pertama, dia akan cek. Yang kedua, dia akan tengok ialah pecahan daripada bisnes tepi syarikat. Sebagai contoh, satu syarikat ni dia ada grup. So bawah grup tu ada anak-anak syarikat dia. So bukan grup je yang dilihat, anak syarikat tu ni buat apa? Buat apa? Pelaburan menjahit pakaian contoh. Okey. Yang ni buat apa? Oh, yang ni ada sikit terlibat dengan arak. Yang tu problem. Itu dia akan cek, dia akan tengok benda-benda tu. Walaupun bapa dia ataupun induk syarikat tu bisnesnya halal. Tu benda-benda lah dia akan cek. Yang ketiga dia akan cek adalah nisbah keuangan syarikat. Syarikat ni buat pinjaman dekat mana? Daripada konvensional ke? Daripada Islamic Bank ke? Daripada Ceti ke? Pada Along ke? Pada apa ke? Dia cek semua tu, kan? Insurans ke apa semua dia ambil tengok daripada mana. Insurans ke takaful? Takaful halal, insurans haram lah. Kita dah bincang banyak sebelum ini. Maka semua tu akan ditengok daripada nisbah keuangan syarikat. Kemudian yang keempat, benda penting juga, dia akan tengok daripada sudut persepsi masyarakat. Maksudnya apa? Masyarakat dapat tahu ataupun netizen, kan? Orang-orang yang berada di alam maya mula bercakap-cakap, syarikat ni saya dah terkena dah. Walaupun belum ada apa pemantauan daripada mana-mana bank negara ke apa, kan? Tetapi ada unsur-unsur itu. Ramai orang berkata-kata syarikat ni ada masalah, dulu saya pernah ni, lepas tu dia bawa lari duit. Jadi persepsi-persepsi yang ada itu juga Suruhanjaya Security Malaysia dia akan semak dan akan memberikan kelulusan ataupun tidak kepada sebuah syarikat, terutama syarikat-syarikat yang klaim untuk berada di Bursa Malaysia, kan? Jadi benda-benda seperti ini antara benda-benda yang pentinglah untuk kita perhatikan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dari sudut bisnes, dari sudut pelaburan, ada pelbagai jenis pelaburan yang ada. Ada pelaburan tu dalam bentuk kita kata pelaburan syarikat, kan? Valuation syarikat, nilai syarikat itu, keuangan syarikat apa dan sebagainya, kan? Jadi bentuk-bentuk ada pelbagai. Yang pertama, kalau kita tengok sebenarnya bila sebut pelaburan,
Ramai orang ingat pelabur ni mesti 50,000, mesti 100,000, mesti juta-juta duit untuk melabur. Sebenarnya tak. Kalau kita gunakan RM50, katalah 500, RM1000 untuk kita mula, sebagai contoh, buka gerai tepi jalan, itulah pelaburan sebenarnya. Itu minimum pelaburan. Maksudnya nanti akan ada risiko orang beli ke tak beli, viral ke tak viral, okey ke tak okey, dan macam-macam lagi kan. Jadi di situ kita kata asasnya pelaburan. Asasnya pelaburan, dia bukan misi pelaburan, misi saham, misi apa dan sebagainya, taklah. Jadi pelaburan ni dalam bentuk ringkasnya kita kata kita keluarkan duit dan kita buat sesuatu untuk generate profit, untuk tambah keuntungan, maka itu asalnya adalah pelaburan. Cuma dalam skala kecil lah kan, skala kecil lah. Okey, kemudian pelaburan ni pula ada jenis-jenis pelaburan macam saham kan. Pelaburan macam saham, hampir 1,000 lah saham-saham yang ada dekat Bursa I tu kan, ataupun Islamik tu, maka yang tu boleh untuk trade dan sebagainya, tapi high risk, tinggi risiko dia. Tu kena belajar lah, kena ada sifu dia, mentor dia dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang terlibat, tak ada masalah. Yang penting jual beli tu, saham itu adalah akaun dia CDS tu lah, contoh, confirm lah. Tapi cara pembelian saham yang dibeli, maka kita kata mesti kepada saham-saham patuh syariah. Itu dia punya konsep. Ada pula jenis pelaburan dalam bentuk hartanah. Ada orang beli tanah, ada orang jual beli rumah, ada orang beli rumah lelong kan? Ada orang macam-macam lagi. Jadi pelaburan hartanah juga adalah satu benda yang nampaknya di Malaysia ni agak terkenal juga dalam bentuk pelaburan, nak buat sewa apa dan sebagainya. Maka itu juga secara umumnya kita kata harus hukum dia, tetapi daripada sudut faktor-faktor yang lain tu kena tengok pinjaman yang dia buat, pembiayaan sebenarnya, bukan pinjaman lah istilah dia kan, dekat mana dan bagaimana keadaan dia. Kalau dia membida, dia masuk rumah lelong, banyak benda kena tengok, yuran dia ke, ataupun deposit dia hangus ke, dekat mana keadaannya, dan macam-macam lagi. Itu jenis-jenis ni, saya ringkas je jenis-jenis pelaburan yang ada dekat Malaysia. Yang keempat, ada jenis pelaburan bentuk emas. Ada emas ni dalam bentuk orang beli gold bar. Berapa hari ni emas duduk turun orang duduk galak untuk beli kan. Jadi kita kata asalnya pelaburan emas. Itu pun lagi banyak isu nak kena tengok kan. Boleh beli saja macam tu. Ada jenis pelaburan dalam bentuk akaun emas, ada pelaburan dalam bentuk ETF. ETF ni ialah exchange traded fund kan. Gold itu emas sekali, emas lah maksudnya kan. Itu pun kena tengok dia pecahan dia, macam beli sijil, macam beli pemilikan sijil emas, dan kemudian bila naik harga dan sebagainya dijual beli dan sebagainya. Maka semua itu ada dia punya pelaburan-pelaburan yang ada dekat Malaysia ni kan. Kemudian juga ada orang yang melabur dalam cryptocurrency, Bitcoin, Ripple, Ethereum dan macam-macam lagi kan. Ada banyak jenis-jenis apa kita kata mata wang, ataupun sebenarnya bukan mata wang, dia digital asset. Digital asset. Bila digital asset ni dia lebih secure, dia lebih tak terikat sangat dengan hukum-hukum yang berkait dengan riba dan perkara-perkara yang berkaitan kan. Jadi banyak lagi lah tuan-tuan. Itu beberapa jenis pelaburan-pelaburan yang ada. Dan masalah dia ialah yang kita nak sebut pada malam ni, ada sikit masa ni kan. Okey, apa dia? Kita nak tahu bila nak melabur, tips kita, kaedah kita bila kita nak melabur tu, apa benda yang kita perlu perhatikan dulu. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Ada satu pelaburan ni, kita katalah ada A, B, C. A menawarkan keuntungan dia adalah 10%, B 15%, syarikat C 20%. Tuan-tuan nak masuk pelaburan yang mana? 10% ke 15% ke 20%? 20% lah, confirm lah kan. Nampak di situ sebenarnya saya trace sikit lah. Sebenarnya kita kena tengok lu halal ke haram. Dia bukan tengok dia punya profit dia tu. Okay? Jadi masalah dia ialah kadang-kadang kita menilai sudut profit tu, tapi sebenarnya ada beberapa perkara, tips yang penting sebelum kita nak melabur. Biar pun melabur tu RM50, biar melabur tu RM1, tapi kita tak nak ada unsur-unsur yang tak halal. Kita tak nak ada unsur-unsur yang mana ada penipuan, scam dan sebagainya. Baik, perkara pertama yang kita kena tengok, kena teliti adalah background syarikat bila kita nak melabur. Kalau dekat bursa tu selesai dah, tengok yang ada tanda SYH apa tu, tanda patuh syariah lah, halal lah, tak ada masalah. Tapi yang di luar-luar ni, dia invite kita masuk dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, dekat Facebook, dia tag kita apa dan sebagainya kan. Ada setengah orang ni tuan-tuan, banyak saya jumpa dia gelabah.
Ustaz ada orang tag saya dalam Telegram, ada orang invite saya dalam WhatsApp, dia gelabah tak? Kan? Relax dulu. Relax dulu. Jadi tengok dulu beberapa perkara yang saya nak sebutkan ni, baru kita jelas. Okey. So perkara pertama, tengok latar belakang syarikat. Kan? Latar belakang syarikat ni kita nak semak secara umumnya tuan-tuan, lesen syarikat. Kalau dulu kita ada akta syarikat ni 1967, the latest 2016. Berdaftar tak dengan SSM? Tunjukkan bukti sebenar syarikat ni berdaftar ataupun tidak. Jangan main asal ada je syarikat, ajak kita melabur terus kita masuk. Tengok dulu. Kalau syarikat itu dia buat MLM, multi level marketing, dia mesti ada pendaftaran pula akta skim anti piramid 1993. Cek, tengok kat situ. Ada tak syarikat ni berdaftar? Kan? Sebab pertama MLM ni kalau 2000 ke bawah dulu, 2005 ke bawah, banyak yang haram lah. Tapi hari ni dah banyak MLM yang patuh syariah. Tapi patuh syariah tu banyak benda lah, nak jadikan dia tu halal, nak tengok serba-serbi luar dalam, kontrak, sistem dan macam-macam lagi, maka semua tu dia kena ada dia punya penasihat ataupun kepatuhan daripada sudut advisor dia syariah dia. Kan? Ini antara benda-benda yang sangat penting. Jadi kita kena tengok background syarikat. Kemudian juga selain daripada background syarikat ni, kalau boleh tuan-tuan, ada syarikat-syarikat yang ajak kita melabur ni, minta kepada dia annual report dia. Tak kira lah tahunan ke, kita nak tahu siapa BOD dia, nak tahu ni syarikat apa real business yang dia buat, apa tahun keuangan dia macam mana. Sebab tu bank dan takaful, bank Islamic Bank dan takaful, dia orang ada quarter report. Tuan-tuan pergi kat dia punya tu semua boleh tengok berapa dia punya tahun, apa dia punya apa modal dia punya, apa semua tu boleh tengok belaka. Kan? Sebab memang real business, memang betul-betul melabur. Kan? Yang masalahnya ialah kalau tak ada benda-benda yang macam ni, dia jadi problem lah. Yang itu perkara-perkara yang kita perlu perhatikan. Okey. Di bawah tu juga, kalau kita rasa macam dia punya pendaftaran ada, dia punya syarikat semua ni ada, tuan-tuan, kalau ada unsur-unsur confuse tak berapa ni, kena hantar dekat bank negara supaya bank negara boleh check. Email ke apa semua tu adalah. Kalau dekat bank negara ni, ingat saya kat blok C ataupun blok D, tempat aduan. Bila bank negara, kalau kita cek, ada setengah orang ni tuan-tuan, syarikat tu dah ada watch list dalam senarai pemerhatian bank negara. Bila ada report, bank negara akan keluarkan syarikat tu supaya kita berhati-hati. Nama syarikat tu Otak FX contoh sebut pi lah kan, contohnya kan, maka dia akan keluarkan apa max yang ada ni, apa semua tu dia akan keluarkan. So tak semestinya lagi syarikat tu terus jadi haram ke apa, belum, tapi bank negara suruh kita berhati-hati. Maka kalau kita semak kat situ, senarai semak tu, maka kita perhatikan. Kalau ada tuan-tuan, tak payahlah masuk. Ni kejap-kejap lagi kita tak tahu dekat mana, maka sebab tu kejap-kejap tanya, Ustaz ni okey ke tak, ni okey ke tak, dah semak je. Kalau ada benda tu ada, kalau tak ada boleh hantar, dan kemudian mereka akan spot check lah. Mereka akan tengok macam mana, ada aduan ke, ada report ke, ada apa dan sebagainya, maka bank negara akan bagi tahu kepada kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya nak cari yang halal ni, perkataan dia penting tuan-tuan. Nak cari yang halal, nak cari yang berkat itu susah. Tapi bila kita usaha, kita buat, maka kemanisan, keberkatan harta pada pelaburan kita tu akan ada. Tu benda penting dulu yang kita kena tengok, background syarikat. Baik, yang kedua, apa benda yang kita kena semak? Kebiasaannya kalau kita mementingkan halal dan haram, kena pastikan bahawa syarikat ini dia ada penasihat syariah dia, panel syariah dia. Panel syariah ni siapa? Penasihat syariah ni siapa? Iaitulah mereka-mereka yang berautoriti, yang dilantik khusus untuk memantau, check, balance, apa semua dan sebagainya, check and balance, dan kemudian untuk tengok sistem dan pelbagai lagi apa yang berlaku dalam syarikat tu. Kan? Jadi sebab tu sangat penting untuk sesebuah syarikat. Kalau hari ni bank confirm lah tuan-tuan, mesti ada, wajib ada 5 orang paling kurang lah. Ada bank yang dikecualikan ada 3 lah, tapi secara umum 5 orang penasihat syariah dia, pakar-pakar, ada master, ada PhD, ada pengalaman yang banyak dalam buat muamalat keuangan Islam, Islamic banking dan sebagainya. Hak tu yang akan dilantik untuk bantu, untuk tolong semak apa yang berlaku dalam syarikat tu. Baik, kemudian juga bila sebut tentang penasihat syariah ni tuan-tuan, boleh cek juga senarai advisor yang betul-betul berkelayakan ni dekat Suruhanjaya Security Malaysia. Kalau contoh ada satu syarikat ni tuan-tuan, dia claim dia ada panel syariah, biasanya modal tu memang akan dipakai. Buka mana dia kata pelaburan kami halal, patuh syariah, ada penasihat syariah. Tuan-tuan minta siapa nama panel syariah tu, sampai sudah dia takkan bagi tuan-tuan. Tu menunjuk dia nak menipu lah tu kan. Sampai sudah dia takkan bagi.
Okey, ada panel syariah patuh syariah. Kami pakai kontrak hibah. Okey, kami nak tengok siapa panel syariah. Sebab panel syariah ni tak boleh bersembunyi. Sebab segala-galanya dia yang akan bertanggungjawab di atas kelulusan halal ke tak halal ke apa semua, di atas produk yang dia telah kata di endorse dia patuh syariah. Okey, tu peranan besar hidup dan mati, dan peranan besar dunia dan akhirat penasihat syariah ni. Jadi sebab tu jangan tuan-tuan terus terpedaya bila dia kata ada panel syariah, penasihat syariah. Kan? Sebabnya kadang-kadang pertama dia lantik duta. Dia lantiklah ustaz ke ustazah ke apa, dia kata kita ada panel syariah. Duta bukan panel syariah. Duta adalah duta untuk iklan produk. Sama macam duta-duta yang lain. Maka tak boleh kita kata dia adalah patuh syariah. Belum. Kan? Ataupun dia lantik panel syariah tapi baru seminggu. Contohnya kan, dia kata kami punya ni dah ada panel syariah, insya-Allah patuh syariah lah semua ni. Tak. Sepanjang pengalaman saya ringkas tuan-tuan untuk advisor ni, paling kurang kita nak check ni 6 ke 7 bulan untuk semak company tu secara kontrak-kontrak yang besar-besar tu berkait pelaburan ke apa, 6 ke 7 bulan. Baru kita boleh kata declare produk tu patuh syariah. Kalau baru 2 hari tuan-tuan jangan percaya. Kan? Tengok baru seminggu dia lantik panel syariah, dia kata syarikat dia patuh syariah. Jangan tuan-tuan. Sebab tu teknik-teknik ni penting untuk kita tahu supaya kita tak mudah untuk nak meleburkan duit kita. Bukan melabur kan, meleburkan duit kita kan. Jadi itu peranan kita kata panel syariah. Okey, peranan panel syariah ni dia kena akses kepada semua yang ada dalam syarikat tu. Katalah contoh syarikat ni buat katalah klinik. Dia buat klinik, dia dah ada 20 cawangan dah. Tapi sebab nak besarkan lagi permintaan tinggi di kawasan-kawasan tertentu untuk dia buka klinik, maka dia jemputlah pelabur-pelabur untuk melabur dalam syarikat dia. Tetapi panel syariah dia kena cek apa kontrak pelaburan ni, untung dan rugi macam mana, kalau rugi macam mana, kan, apa yang akan berlaku dan seterusnya lah kan. Dia punya klausa-klausa dia punya terma-terma dia semua kena cek. Sebab tu kontrak pelaburan, kontrak-kontrak yang ada di luar sana tuan-tuan, dia kena endorse 2 orang. Pertama by lawyer kena check dia punya kontrak pelaburan tu. Dia kena check lah terma syarat dia ikut tak spesifik berkait dengan peraturan, akta, undang-undang semua. Lawyer kena check untuk buat kontrak tu. Dia bukan kontrak dekat website je tuan-tuan. Ni bukan ibadah korban, siapa nak masuk nama tak kan. Ini pelaburan. Jadi pelaburan tu nak kata halal patuh syariah tu, kontrak tu kena dicek oleh lawyer. Tu satu. Yang kedua, panel syariah pula kena check kontrak tu bagi betul. Jangan ada unsur-unsur judi, unsur riba, penindasan, kezaliman, macam-macam lagi lah, penipuan, misleading, misunderstood dan macam-macam lagi kan, ataupun exaggerate lebih dan macam-macam. Semua itu peranan besar kepada panel syariah. Jadi dia kena check semua tu, semua everything about syarikat tu, company tu dia kena check, jangan ada yang tertinggal. Baik, yang kedua, dia kena akses kepada sistem. Maksudnya biasa kalau jenis pelaburan yang bagus, syarikat yang bagus ni tuan-tuan, dia ada sistem. Jadi sistem tu panel syariah kena masuk ID, kena tengok satu-satu. Kalau duit tu masuk macam mana, debit kredit macam mana, pembayaran dia punya keuntungan rugi macam mana, kontrak-kontrak terbabit dalam tu macam mana, semua kena check. Maka itu kerja panel syariah tak senang tuan-tuan, pening kepala nak check semua tu. Sebab tu tanggungjawab dia dunia dan akhirat. Maka tak mudah pelaburan-pelaburan di luar sana, skamer-skamer di luar sana nak kata patuh syariah, ada panel syariah, ada kontrak. No, kita kena tanya betul-betul siapa dia. Kan, buat-buat tanya je tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak kenal juga siapa kan. Buat-buat tanya je. Bagi tahu sikit siapa panel syariah. Contohnya kan, ni sekian-sekian Tan Sri Dr. Daud Bakar panel syariah kami. Okey, baik, terima kasih kan. PM Dr. Daud Bakar kat Facebook dia. Betul ke Datuk? Ini ada orang kata yang sikit Datuk jadi panel syariah dia ni apa semua. Kan, PM bertanya kan. Itu benda-benda yang kita kena berhati-hati daripada sudut yang kedua. Okey, yang ketiga, pelaburan ni tuan-tuan, bila sebut pelaburan, dia mesti ada real business. Bisnes apa yang dia buat, macam kita sebutkan tadi kan. Dia tak mudah untuk kita kata bisnes apa, bisnes luar negara ke dalam negara ke apa, tak penting. Yang penting apa bisnes yang awak buat. Buka klinik ke kan, buat bisnes restoran ke, ada belah-belah cawangan ke kan, buka car wash ke, buka apa, tak penting. Yang pentingnya ialah apa bisnes itu. Apa bisnes itu? Sebab bila real bisnes tuan-tuan, saya buat contoh mudah lah tuan-tuan. Kita beli air, kita bisnes apa? Jual air balang. Bila bisnes jual air balang, maksud di situ ada tak risiko, ada tak di situ profit? Ya,
Di situ ada risiko, di situ ada profit. Maka dengan sebab itulah nanti boleh bayar dividen kepada investor. Sebab kerana pelaburan tu jelas. Yang ni letak dekat depan je. Kami ni melabur jual penapis air. Penapis air entah ke mana, orang entah ke mana, tuan-tuan. Itu dia kaburkan saja. Kami jual kopi, kami jual produk, kami jual apa. Itu cover je. Tapi hakikat sebenar mereka tak buat real business pun. Maka kena hati-hati. Sebab tu kena tanya betul-betul, ni apa real business pelaburan ni? Pelaburan emas. Ya ni lagi banyak kena tengok lah tuan-tuan kan. Pelaburan contohnya apa? Perkebunan ke? Kan? Pelaburan peternakan ke apa ke? Kan? Nak masuk ke, nak bayar ke, nak apa? Semua tu kena tengok betul-betul. Apa bisnes yang awak buat sebenarnya? Kan? Yang nak kami melabur di dalam syarikat awak ni. Kalau tak bermasalah lah. Kan? Sebabnya nanti akan timbullah skim-skim seperti mana yang di kita semula. Tu ada lagi orang tanya, Arabic Fund dulu halal ke haram? Tahun 2000 tu, 2004 tu dah fatwa haram dah, menjadi fatwa kebangsaan apa semua. Ada lagi orang tanya. Kan? Ada lagi orang buat skim cepat kaya, skim Pak Mentelo, skim highway, apa lagi, Islamic Hotel, Mekah Fund, macam-macam lagi lah. Kan? Nama sejadah, tasbih, apa semualah nama pelaburan dia. Nak nampak Islamik tuan-tuan. Kan? Ni tasbih fund. Hebat Saya baik tak guna Quran dengan hadis fine je lagi tuan-tuan kan. Dan guna semua habis mungkin. Yang penting ada nama Arab, dia nampak macam ni orang boleh percaya, boleh makan lah kita kata kan. Tak semudah tu tuan-tuan. Kita kena ada ilmu, kita kena ada kefahaman yang jelas supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang menipu dan sebagainya. Maka kena betul-betul ada real business. Tak kira lah apa-apa business dia buat. Yang penting ada betul-betul business yang dia lakukan untuk mengembangkan profit dan untuk membayar kalau ada keuntungan kepada investor bila mana ditutup tahun keuangan dan sebagainya. Itu dia punya konsep. Okey, tu yang ketiga tuan-tuan. Yang keempat, benda yang kita kena check juga, orang ajak kita melabur lah apa semua dan sebagainya, ialah kontrak tuan-tuan. Akad kontrak pelaburan dalam Islam ni. Kecoh beberapa hari ni cerita tentang akad nikah. Tu kontrak lah tu tuan-tuan. Tu kontrak lah tu kan, terima tak terima ke apa semua tu, itu kontrak lah tu. Jadi dalam bab muamalat, kontrak adalah tempat kedudukan yang agak tinggi supaya kita perhatikan kontrak tu. Ni atas kontrak apa ni tuan-tuan? Skamer dekat luar sana, minta saya bantai je tuan-tuan, saya tak kira kan. Ada orang ada yang marah apa semua ni. Yang penting kita kata kita nak tegakkan kebenaran supaya masyarakat berhati-hati. Dia orang pakai kontrak ni tuan-tuan nama Arab. Sekali kita tengok kontrak dia, musyarakah, syarikatul musahamah, kontrak ju'alah, kontrak wakalah, kontrak hibah. Macam-macam tuan-tuan. Hebat sekali dengar tu. Dia pakai je nama tu sebab dia pun tengok kuliah juga. Tu ceritanya. Dia pun tengok kuliah, dia pun tengok betul lah pakai mudharabah pakai apa wakalah lah. Dia akan gunakan kontrak-kontrak tu tuan-tuan. Dia akan kelirukan kita. Kita minta kontrak. Dia tahu dah. Untuk orang nak tahu benda tu halal, orang akan minta kontrak. Kontrak apa awak buat ni? Kami pakai musyarakah. Okey ya. Macam mana cara dia tuan-tuan nak tahu tu? Cuba bagi tahu sikit macam mana kaedah syarikat yang awak buka kedai ni musyarakah tu berlaku. Mesti dia fail tuan-tuan. Sebab dia akan boleh sebut nama, tapi bagaimana benda tu berlaku, ratio dia, profit dia macam mana dari sudut pembahagian, benda tu dia akan fail dekat situ tuan-tuan. Maksudnya kalau sekadar meletakkan nama kontrak tak cukup. Kita nak tahu kontrak ni betul ke tak. Okey, awak cerita awak buat MLM, awak pakai kontrak wakalah. Cuba cerita sikit macam mana leader downline bawah dia buat sale apa semua, tiba-tiba leader boleh dapat commission. Kontrak apa awak guna? Kita pakai wakalah dekat situ. Okey, cuba cerita sikit macam mana wakalah tu. Balik awal tuan-tuan, dia block tuan-tuan dekat Telegram, dekat WhatsApp, dekat Facebook kan. Ni memang tak boleh makan ni dia kata ni. Ni memang jenis orang mengaji juga ni kan, orang tahu juga ni. Dia tuan-tuan minta sikit, tanya dia kan, ni pakai apa? Pakai mudharabah. Kita tahu tadi mudharabah kontrak. Tapi betul tak ikut standard mudharabah? Kontrak tu sangat penting tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan beli rumah, tu dia komoditi mudharabah. Itulah kontraknya tuan-tuan beli tu. Tuan-tuan beli contohnya dengan apa? Ion kredit Islamik. Tuan-tuan beli motor, tuan-tuan beli motor lah contohnya kan. Tak nak bayar cash, boleh beli secara financing. Dia pakai ion kredit Islamik. Ion kredit Islamik dia pakai kontrak ijarah thumma al-bai', sewa beli. Sewa, bayar macam sewa, tapi berakhir dengan dia bagi je, maksudnya jual beli, berakhir dengan penyerahan pemilikan kepada kita. Ada soalan? Ya? Soalan? Silakan.
Okey, daripada sudut asasnya, ni panjanglah dia punya cerita dia. Tapi secara asasnya tuan-tuan, kita ni bila di sana ada konvensional, yang kedua ada Islamic bank lah, Islamic, kita panggil Islamic loan ataupun sebenarnya financing lah. Okey, jadi secara umumnya adakah menepati patuh syariah? Saya kata ya, sebab mereka memang dah ada panel syariah. Maka kalau ada ketidaktetapan apa isu dan sebagainya, panel syariah tanggung dunia akhirat. Tapi secara umumnya tuan-tuan, daripada kita pergi konvensional, yang konvensional ni pun rate-nya sama dengan macam Islamic bank, maka biarlah ambil Islamic bank. Kalau Allah tanya dekat akhirat nanti, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana kamu ambil harta, bagaimana kamu membahagikan harta kamu, maka kita jawab, saya ambil dekat Islamic bank ni, dia ada panel syariah. Selesai kita. Jadi tak perlu untuk kita nak kata, oh Islamic bank ni backdoor riba, ini ada Illuminati, yang ni ada apa? Ada apa konspirasi, yang ni bank negara pun dajjal. So kita ada orang yang macam tu tuan-tuan. Jadi berhati-hati kan. Tapi kita kata secara asasnya dia melepasi 5 layer. Ada jabatan syariah, akan cek oleh panel syariah, akan cek oleh Jabatan Pembinaan Islam dan Takaful bank negara, ada majlis penasihat syariah bank negara, ada audit internal dan external audit. Maka yang tu dah cukup dah untuk kita menyatakan bahawa dia patuh syariah. Bismillah kita guna, tak ada masalah. Saya bukan kempen mana-mana perbaikan Islam tuan-tuan, tapi nak ceritanya bila ada benda tu, yang tu kita dah tak bertanggungjawab dekat dunia dan juga akhirat. Daripada sudut kezaliman, daripada sudut apa itu, sebenarnya boleh bincang. Katalah kita tak boleh bayar, katalah kita kena penalti, kita kena apa, sebenarnya tu dalam kontrak dah ada kan, perbincangannya dah ada. Itu kita kata kena semak dengan bank-bank yang kita buat perbincangan dan yang selainnya. Itu ringkaslah saya respon. Cuma akhir sekali ni penting, nak sebut 2 minit nak azan ni. Okey. Yang kelima, selepas mana kontrak, kita nak kena semak tuan-tuan, ni benda paling penting. Nisbah ataupun untung dan rugi dalam sesebuah pelaburan. Bila ada jamin modal, jamin keuntungan, confirm riba tuan-tuan. Sebab tak ada orang yang boleh pulang balik duit kita ni, ditambah pula dengan dividen yang dia janjikan 15%, melainkan ia adalah pinjaman, dia bukan pelaburan. Dia adalah pinjaman bukan pelaburan. Maka dengan sebab itu, mana-mana pelaburan yang menawarkan dividen, maksudnya confirm dapat, bagi saya 1 minit sebelum habis ni, confirm dapat, dia tawarkan pula takkan rugi, modal akan dipulangkan, itu bukan pelaburan, itu pinjaman. Maka bila pinjaman ada pula dijamin, tak ada masalah sebab jamin nak pulang balik. Tapi masalah bila letak dividen 15%, 12%, 13%, maka berhati-hati tuan-tuan. Sebab semua pelaburan kat Malaysia ni yang scammer, yang menipu, banyaknya dia akan kata dijamin keuntungan, dijamin modal. Sebab Nabi sebut apa? Kembali kepada Nabi. Nabi kata al-kharaju bid-dhaman dalam riwayat Imam Ibn Majah. Sesungguhnya risiko ataupun duit yang kamu keluarkan itu ataupun pelaburan yang kamu lakukan itu berkadaran dengan risiko yang kamu tanggung. Maksudnya tak ada tanggung, tak boleh jamin, mesti ada risiko akan ditanggung sebab namanya pelaburan. Maka sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Tu saya tak nak bincang, dia panjang lagi. Ada indicative rate dia, ada kaedah dia, itu cerita lain. Tapi secara umum berhati-hati dengan pelaburan, jamin modal, jamin keuntungan. Hak tu berhati-hati tuan-tuan. Wallahualam, saya berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Minta maaf lah mungkin sikit laju tu tuan-tuan, susah nak tangkap poin-poin tu, tapi yang penting berhati-hati dengan pelaburan-pelaburan dekat luar sana. Qul qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.